Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Semua ya, selamat petang semua yang hadir. Okey, alhamdulillah. So hari ini Selamat petang. ya. So hari ini saya sangat-sangat excited, saya sangat-sangat rasa bertuah sebab diberi kesempatan untuk berkongsi dengan pelajar-pelajar di sana, kita di alam maya kan. So terlebih dahulu terima kasih pihak pengurusan IKM, Encik Muhammad Arifin, Nur Zaira sebab menganjurkan, menjemput saya untuk sesi pada petang ini. So adakah anda bersedia? Boleh komen sikit atau bagi suara sikit, bagi kita kena connect juga kan. Hati saya dengan hati anda kena connect juga walaupun di alam maya. So dekat semua. Boleh saya teruskan? Okey, Abang. Okey, kalau kau kan sedikitlah tentang saya kan. Okey, saya asalnya Kampung Tuan Gusi, Kota Belud. Okey, anak pertama dari 6 adik-beradik, sudah berkahwin, ada anak 3 orang. So saya menulis buku ni sejak tahun 2015. Inilah belakang ni buku-buku saya. So sudah ada 10 buah buku saya tulis dalam tempoh 7 tahun. So sekarang saya tadi Ustazah Jairah tanya, Puan di mana ni? Di office? Saya kata, iyalah inilah office saya. Office saya di rumah. Ini semua saya di rumah. Maksudnya saya bekerja dari rumah, menulis dari rumah. Okay? So, untuk petang ni, saya ingin berkongsi tentang anda tenang, anda menang. Saya harap semua bersedia. Kita tidak banyak masa. Cuma masa yang ada ini perlu kita sebaik-baiknya. Okay? Okey, selalu kan kita dengar di TV sekarang, kita ni kan belum menang. Kalau kes sekarang ni lah, kes COVID sekarang ni, kita belum menang. Belum menang kan? Belum menang. Tapi itu dalam konteks dunia sekarang. Kita belum menang dalam melawan COVID-19 ni. Dalam konteks Malaysia. Tapi hari ini kita tidak mau cakap pasal COVID di dunia ini, COVID di Malaysia ini, COVID di Sabah berapa sudah kes. Itu kita tidak mau cerita itu. Kita memang belum menang itu. Okey? Yang kita mau cerita hari ini, adakah kita sudah menang untuk diri kita sendiri? Kita untuk diri sendiri. Cuba tanya. Aku menangkah sudah? Tapi menang apa? Menang. Cuba berfikir sebentar tentang menang. Jadi kan, saya ingin berkongsi dengan anda, kita menang, kita kena tenang. Semua kalau kita ikut pertandingan kan, contoh pertandingan badminton, pertandingan, semua kita mau menang kan. Siapa yang mau kalah? Kita semua mau menang. Tapi untuk diri sendiri, kita juga kena usaha untuk menang. Bagaimana kita menang? Dengan tenang. Itulah yang dikatakan anda tenang, anda menang. Terima kasih Muhammad Nazri. Anda tenang, anda menang. Okey, sebab apa? Saya mahu kita semua, saya sendiri, saya mahu kita tanamkan dalam hati, dalam minda, mindset kita. Kita tenang, saya menang. Kan? Tentang tenang ni kan, kalau kamu perasan, tenang ni sangat-sangat bernilai. Tenang ni sangat-sangat bernilai. Okey, contoh, kalau kita mau peperiksaan, kita call, kita telefon ibu. Ya, tenang is good. Yes, I know. Kita telefon, anda ada apa ni? Ada peperiksaan. Lepas tu telefon ibu. Kemudian, mak, doakan aku peperiksaan esok. Ibu kamu doakan. Semoga kau tenang nak. Mesti ibu kata begitu kan. Semoga anakku tenang menjawab peperiksaan. So, nampak tidak dalam hidup kita ni kan, yang kita cari sebenarnya adalah ketenangan. So, hari ini saya kongsikan dengan anda tentang 5 tips tenang. Okey, 5 tips untuk tenang. Tenang yang pertama ialah A kuasa 2. Ini macam matematik pula kan. Tapi itu A kuasa 2. A adalah accept. Accept. Accept adalah means terima. Terima apa juga keadaan kita. Okey? Terima apa juga keadaan COVID-19 ke, terpaksa kena kuarantin ke di asrama,
kita terpaksa terima. Okey? Sebab apa yang berlaku ini adalah atas izin Allah. Apa juga, saya pasti kita semua kan, saya juga, Ustazah Jairah juga, Encik Arifin juga, kita ni ada ujian masing-masing kan. Tidak perlulah kita cerita hari ini ujian kita kan, kalau tidak sampai malam pun ceramah ni tidak habis. Tapi kan saya pasti, selagi kita hidup ini, selagi itu kita diuji. Cuba fikirkan sekarang, apa ujian yang anda sedang hadapi sekarang? Mungkin ada di kalangan anda yang ujian dia kekurangan dari segi kewangan. Mungkin ibu bapa dia susah sekarang, dia kena survive di IKM kan, tunggu allowance bulan-bulan. Okay, kena survive. Tidak seperti orang lain yang yang ibu bapa dia kaya. Kadang-kadang ada yang begitu kan. So ujian kena kuarantin ni, inilah ujian. Tapi adik-adik kena ingat, apa juga keadaan, kena terima, kena accept. Okay, itulah accept. Dan bila terima, anda kena adapt. Adapt adalah adaptasi dengan apa juga keadaan. Contohnya lah, ini kena kuarantin. Jadi macam mana beradaptasi dengan ujian kamu kuarantin ni? So macam tu lah, kena adapt, kena di asrama saja, tunggu siang bertukar ke malam, malam bertukar ke siang kan selama 10 hari. Tapi kena adapt lah. Macam mana pun keadaan, anda kena ada misi dan visi kenapa anda di IKM. So ini ingatlah, formula yang pertama adalah A kuasa 2, accept dan adapt. Okay, setakat ni boleh faham kan? Accept dan terima. Sebab itu saya tulis satu buku, Terima Kasih Ujian. Satu buku dengan tebalnya 200 lebih muka surat. Ujian itu, nikmati ujian itu, hadapi dengan tenang. Okey? Okey, yang kedua adalah B kuasa 2. Jangan pula B kuasa 2, bukan yang di Kota Belud tu, bukan yang menakutkan di Sabah ni, B kuasa 2. Tetapi B kuasa 2 adalah baiki diri dan belajar. Baiki diri dan terus belajar. Okey? Kita mau tenang kan, so kita kena baiki diri dulu. Macam mana hati ni? Macam mana kita tenang kalau hati kita selalu sakit hati dengan orang? Hati kita selalu marah-marah, selalu iri hati dengan orang, tidak suka, tidak gembira tengok orang berjaya. Macam mana kita tenang macam tu? Macam mana anda tenang? So sebab kita mau menang kan? So baiki diri dulu, baiki hati dulu. Faham kan? Jangan marah-marah, jangan lagi dendam dengan orang, buang. Kalau ada orang yang buat anda sakit hati, apa kata, maafkan saja. Kita ada misi yang sangat besar. Okey, baiki diri dan terus belajar. Tahniah untuk siapa yang hadir hari ini, saya ucapkan tahniah kerana anda ada ciri-ciri ni. Ciri-ciri untuk baiki diri dan terus belajar. Sebab mungkin semalam kena share di grup kamu kan, hari ini ada ceramah motivasi. Mungkin dalam 200 orang tu, tidak sampai pun 50% yang hadir hari ini. Tidak sampai, mungkin 20% saja yang hadir hari ini. Dan anda lah yang 20% itu. Yang lain tu wallahualam, kita tidak tahu. Tapi syukuri. Okay? Allah pilih anda untuk hadir pada hari ini. Okay? Okay, faham tadi B kuasa 2? Baiki diri dan belajar. B kuasa 2 tadi ada dalam surah Ar-Ra'du ayat 11. Okay, kena ingat ni. Bagi yang Muslim kan, surah Ar-Ra'du ayat 11, Tuhan tidak mengubah nasib sesuatu kaum selain daripada kaumnya, mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Maksudnya, kita kena ubahlah diri sendiri dulu, baiki diri. Okay, tips tenang yang ketiga adalah C kuasa 2. Adalah dulu saya belajar sains, diploma sains di UiTM, kemudian saya belajar biologi pemeliharaan di UMS, degree dan master biodiversity advancement, pemajuan biodiversity di UMS. So saya, kalau dalam buku-buku saya atau ceramah saya sangat suka guna formula. Orang sains kan, anda juga mungkin ramai yang pelajar sains sangat suka formula. Macam formula anda tenang, anda menang ni sebenarnya formula dia A, B, C sampai Z. Tapi hari ini saya kongsi 5. 2, cantikkan akhlakmu. Okey? Fitrah manusia ni kan, dia memang sukakan cantik. Apalagi wanita kan.
memang suka cantik. Itu fitrah manusia. So cuma sekarang ni zaman teknologi, zaman filter, zaman kalau pakai iPhone tu, telefon yang mahal kan, selfie saja kita sangat cantik. Sebab telefon filter, faham tidak? Filter wajah ni. Okey? Itu kecantikan luaran. Maksudnya boleh tipu-tipu. Orang kata sekarang kan, dunia tipu-tipu kan. Di luaran, okey? Wajah ni. Tetapi apa yang saya maksudkan sini, cantikan itu adalah dalaman anda. Dalaman kita. Cantikan akhlak kita. Sebab yang di dalam ini itu tidak boleh ditipu-tipu. Mana ada filter telefon secanggih dari planet Marikh pun, dia tidak akan dapat filter hati kita. Kecuali kita sendiri yang tahu. Dan Allah. Hati kita macam mana. So, cantikkan akhlak kita. Okey? Kemudian C yang kedua, C kuasa 2 kan. C yang kedua adalah ceria selalu. Okey, ceria selalu, senyum selalu, sentiasa positif, reda dengan takdir. Janganlah sekarang ni tengah kuarantin kan, semua murung-murung. Semua muka macam ni, muka senyum pun susah. Jangan, sebab dunia ini kan sangat singkat sebenarnya untuk bersedih. So, adik-adik semua, macam mana pun keadaan anda sekarang, kena ceria selalu. Okey? Baru anda tenang. Kalau murung, mengeluh, merungut, tidak dapat pergi Center Point, tidak dapat pergi One Borneo, mengeluh, tidak dapat keluar dating, mengeluh. Okey? Jangan. Okey? Ceria selalu. Ingat si kuasa 2, cantikkan akhlakmu dan ceria selalu. Okey. Yang keempat. Okey? Yang keempat adalah tips tenang yang keempat. Okey? Yang keempat adalah D kuasa 2. Semua D kuasa A kuasa 2, B kuasa 2, C kuasa 2 dan yang keempat adalah D kuasa 2. D kuasa 2 pula apa? Apa pula D kuasa 2 ni? Okey. D kuasa 2 adalah dahulukan Allah, dahulukan Tuhan. Bagi yang Muslim, dahulukan Allah. Sesuai dengan agama masing-masing. So, apa juga masalah, apa juga ujian, apa juga rintangan, cabaran dalam hidup ini, dahulukan Allah. Mengadu dengan Allah. Zaman sekarang, kalau anda mengadu dengan manusia, walaupun manusia itu kawan rapat anda, ini sebagai orang yang pengalaman, walaupun kawan itu kawan rapat anda, dia tidak boleh dipercayai. Mengadu dengan dia, aku putus hubungan lah dengan si Anu gitu. Tak lama cerita kamu viral di kampus. Begitu. Ya. Sebab apa? Terlalu mengadu domba dengan manusia. Itu adalah risiko dia. Yang inilah tidak salah. Siapa? Saya pun kalau ada masalah atau perlu berkongsi dengan kawan, saya memang cerita, tapi agak-agak. Bukan semua masalah kita ni kita perlu cerita dengan orang. Yang risiko yang pertama adalah itulah, takut-takut nanti kisah kita yang secret, yang kita percaya dengan kawan tu, tapi dia pula kasih viral cerita kita. Risiko dia, kawan pun, kita cerita panjang-panjang, tapi kawan pun dia berda saja. Siapa ada pengalaman macam ni? Sebab apa? Kawan kamu itu juga ada masalah. Kan semua manusia ni penuh dengan masalah. Dia pun stres. Dia stres, anda stres, cerita masalah, di mana dia punya penyelesaian. So, ingatlah adik-adik, apapun, cuba belajar untuk dahulukan Tuhan yang mencipta. Okey, sebab semua masalah itu adalah datangnya dari Dia. Okey? Dan dia juga yang selesaikan masalah kita. Ingat, tidak bergerak satu zarah melainkan izin Allah, kan? Dan ujian yang dia bagi kita ini, dia mesti sesuai dengan kemampuan kita. Tidak terlebih. Ingatlah kalau kamu masalah beratnya ujian aku sekarang ni. Kenapa orang lain tidak diuji macam aku ni? Aku ni, Tuhan ni macam tidak adil lah dengan aku. Kadang-kadang begitu kan? Tetapi ingat, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya Allah uji kita sebab kita mampu. Ingat ini betul-betul lah.
Allah uji kita sebab kita mampu. So, apa-apa pun dahulukan dia mengadu dengan Allah tentang masalah yang anda hadapi sekarang. Okay? Saya yakin ramai antara kita ni, semua yang mendengar ni, ada masalah masing-masing. Tapi cubalah mengadu dengan Allah dulu. Itulah maksudnya. Dahulukan Allah. Kedua adalah damaikan hati. Damaikan hati ni, ialah cari ketenangan. Okey? Sebab damaikan hati kan. Sebab dalam tubuh kita ni ada sepotong daging. Itulah hati. Hati ni kan ibarat kerajaan dalam badan kita. Kalau hati kita baik, baiklah seluruhnya. Kalau hati kita bersih, hati kita tenang, jadi kita bercakap pun tenang, melihat orang pun baik-baik saja. Okey? Sangat penting menjaga hati ni. Okey, tips tenang yang kelima. Yang terakhirlah. Sebab sebenarnya ada 26 tips, tapi sampai malam pun tidak habis kan. Jadi hari ini, di kesempatan ini, saya kongsi 5 saja. Nanti kita pergi ke soal jawab. Okey? Tips yang kelima adalah S kuasa 2. S kuasa 2. Apa itu S kuasa 2? S kuasa 2 adalah sabar dan syukur. Kalau mahu tenang adik-adik untuk menjalani hidup ini, kena pegang dua perkara ni. Kena sabar. Kalau anda diuji, apa juga ujian anda kena sabar. Kalau kita diberi ujian lah, kena sabar. Sebab itu adalah dari Allah. Pasti ada hikmahnya. Kemudian bila kita diberi nikmat, banyakkan bersyukur. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Sesiapa yang bersyukur padaku, aku akan tambah nikmat kepadanya. Jadi banyakkan bersyukur dan bersabar. Okey?